Assalamualaikum, selamat datang ke channel Nazar Abdullah. Channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda tips untuk anda memindahkan stek daripada pokok bougainville anda tanpa layu. Okey, sebelum itu teman-teman, pastikan anda untuk mengaktifkan dulu tombol notifikasi agar anda dapat membantu perkembangkan channel Nazar Abdullah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya ada sediakan beberapa bahan kita perlukan apabila kita ingin melakukan pemindahan stek daripada pokok bougainville kita. Okey, untuk perkongsian pada kali ini teman-teman, saya akan memindahkan hasil stek daripada tanaman pokok bougainville parigata ya teman, ataupun bougainville ataupun pokok bunga kertas sirih junjung ya. Ini teman, ini adalah hasil stek ya, stek batang. Ini teman. Lepas ini ada stek batang ya. Okey, insya-Allah. Nanti dalam perkongsian ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana cara kita memindahkan stek daripada pokok bougainville parigata ini ataupun pokok bougainville sirih junjung ini ke temparan pasu. Okey, sama ada menggunakan dalam perkongsian kali ini saya menggunakan pasu plastik ya teman. Okey, anda juga boleh menggunakan pasu seramik ya ataupun semen boleh. Itu terpulang kepada apa jenis pasu atau pot yang anda ingin gunakan. Okey. Jadi kemudian teman, itu peralatan pertama. Lepas tu kita akan menyediakan media tanam teman-teman ya. Ini adalah teman-teman. Okey, media tanam ini paling penting teman, pastikan anda menggunakan media tanam bersifat poros dan gembor. Ini teman adalah contohnya media tanam bersifat poros dan gembor, iaitu campuran daripada serpihan batu bata, tanah suci, pasir kasar ya. Pasir kasar, tanah bakaran sampah juga ada di sini teman. Okey, itu adalah beberapa contoh ya. Media tanah ataupun bahan yang sesuai untuk menggunakan anda gunakan untuk anda menanam semula ya. Pokok bougainville hasil daripada tanaman stek ya. Okey. Apa yang penting di sini teman, pastikan anda menggunakan bahan media tanam yang sama seperti anda gunakan semasa anda melakukan penanaman yang pertama ya. Penanaman yang pertama anda menanam stek daripada pokok bunga kertas ini. Okey. Pertama sekali teman yang kita lakukan di sini ialah kita sediakan media tanam. Okey, kita masukkan media tanam ini ke dalam pasu ini ya. Kita masukkan. Bismillah. Apa yang penting di sini teman, pastikan pasu anda dibuat lubang yang besar ya bawah tu. Okey, ini adalah bertujuan untuk membantu melancarkan teman-teman, membantu melancarkan pengaliran air apabila anda melakukan penyiraman kebun yang nanti ya. Okey, ini adalah untuk mengelak berlakunya air bertakung di dalam pasu kita ini. Okey, itu adalah tujuan mengapa kita perlu membuat lubang yang besar pada bahagian bawah pasu kita itu ya. Okey. Kita masukkan lebih kurang macam tu dulu. Okey, cukup. Kita masukkan setengah macam mana ya, setengah daripada pasu ni ya, setengah macam tu. Dan langkah seterusnya teman apa kita lakukan di sini ialah kita akan keluarkan stek daripada pokok bunga kertas ini daripada cup ini adalah gelas plastik teman, gelas bekas air ya. Caranya macam ni teman. Okey, kita longgarkan sedikit ya. Kita tolak sedikit. Sekiranya agak mengeras teman, agak sukar ya melekat, mudah saja kita akan ambilkan gunting, kita boleh belah gelas ini ya, kita boleh belah gelas ini. Okey, mudah. Kalau kita pakai tolak keluar, kita boleh tolak keluar boleh juga. Tidak masalah, kita boleh tolak keluar ya. Ataupun kita ambil gunting ya, kita ambil gunting, kita belah gelas tu ya. Tidak masalah juga. Apa yang paling penting semasa anda melakukan pemindahan ini ya teman-teman ya, pastikan anda sentiasa berhati-hati agar tidak ada akar yang terputus teman-teman ya, akar yang putus ya. Itu sangat penting teman, sangat penting anda pastikan jangan sampai terdapat akarnya terputus ya. Perlu anda berhati-hati di situ untuk memastikan agar tidak ada akar yang terputus. Okey, kerana akar ni masih muda ya teman ya, jadi anda nak sentiasa berhati-hati ya agar tidak ada akar yang terputus semasa anda melakukan pemindahan ini. Okey. Okey, teman, kita keluarkan macam ni ya. Nampak?
Nampak tu, dah banyak akar kita keluarkan macam tu ya. Kita belah. Teman-teman. Okey. Okey, yang penting teman apabila anda ingin melakukan pemindahan teman ya pada stek daripada pokok bunga kertas anda ini, pastikan ia sudah mempunyai akar yang banyak seperti ini teman, nampak? Akar dah banyak pun tembus daripada lubang gelas tadi ya. Kemudian kita masukkan ke dalam ini. Pastikan tanah ini tidak terbelah teman ya. Tanah ini, tanah asalnya tidak terbelah ya, ingat itu yang penting. Okey, masukkan ke dalam pasu tu. Kemudian kita tambahkan lagi media tanam tadi ya teman. Kita tambahkan lagi. Biar media tanam ini teman-teman menimbus ya, menimbus keseluruhan media tanam yang asal yang kita gunakan menanam tadi ya. Jadi okey. Dan ya tertimbus. Pastikan tanah yang terdapat pada stek pokok bunga kertas tadi teman tertimbus oleh media tanam yang baru ini ya. Okay. Satu lagi perkara yang penting teman-teman, sekiranya anda ingin melakukan pemindahan stek daripada pokok bunga kertas anda sekiranya boleh teman lakukan pemindahan pada sebelah petang, okey, sebelah petang ataupun pada sebelah malam ataupun pada musim hujan. Kerana pada ketiga-tiga masa ini teman merupakan masa yang sangat sesuai ya apabila anda ingin melakukan pemindahan stek pokok bunga kertas anda. Kerana pada musim itu teman keadaan cuaca sejuk lembap ya, ini sangat sesuai anda untuk melakukan pemindahan tanaman stek anda ya. Tentu lakukan pada musim sejuk. Okey. Hujan sebelah petang ataupun sebelah malam. Okey. Lakukan pemindahan masa-masa tersebut. Okey. Kemudian teman, setelah selesai anda melakukan pemindahan seperti ini ya, apa yang anda perlu lakukan sekarang, anda akan siram dulu dengan air ya, siram dengan air. Sekiranya anda menggunakan media tanam yang dalam keadaan kering, siram sehingga basah 100% ya. Seandainya anda menggunakan media tanam itu dalam keadaan lembap, cukup siram tidak terlalu banyak ya, siram sedikit saja. Asal penting ya anda siram lebih kurang dalam 30% macam tu saja. Okey, tidak perlu terlalu basah. Macam tu. Okey. Ingat teman, pastikan anda menggunakan media tanam yang bersifat poros dan gembur ya. Sangat penting teman. Gunakan media tanam yang sama seperti semasa anda melakukan penanaman pertama dahulu ya. Ingat itu sangat penting teman. Mengapa anda perlu menggunakan media tanam yang bersifat poros teman? Ini adalah untuk membantu anda melancarkan pengaliran air ya, semasa anda melakukan penyiramannya. Okey. Itu kenapa anda perlu menggunakan media tanam yang bersifat poros. Okey. Itu seperti contoh tadi, anda boleh menggunakan pasir kasar ya, tanah bakaran sampah, tanah reputan daripada pokok kelapa sawit ya, lepas tu tanah di bawah bambu, ataupun anda boleh menggunakan campuran dengan sekam padi ya, kokopit juga boleh campuran ya dengan campuran tanah tersebut. Dan anda boleh gunakan tanah suci ya, boleh juga digunakan ya. Yang penting ia bersifat poros dan gembur. Kemudian teman-teman, mengapa anda perlu menggunakan media tanam ataupun bahan yang anda untuk jadikan sebagai media untuk menanam ini bersifat gembur teman-teman? Ini adalah bertujuan untuk membantu teman, untuk membantu mempercepatkan dan memudahkan akar-akar yang terdapat pada stek anda ini tadi ya, mudah untuk tumbuh dengan lebih luas di dalam pasu ini nanti. Okey, itu adalah satu perkara yang sangat penting ya teman, bagi untuk anda membantu menambah cepatnya kesuburan pokok bunga kertas anda ini adalah hasil stek ya teman ya. Okey, kemudian teman, anda boleh menambahkan sedikit ya. Menambahkan sedikit apa nama tu teman-teman? Menambahkan sedikit baja organik ya, organik. Jangan dulu menggunakan baja kimia teman, boleh guna baja organik dulu ya, kerana usia pokok anda ni masih lagi agak muda ya. Sedikit ya. Makanya ini adalah najis ayam ya teman, seperti ini. Okey, boleh digunakan ya sedikit untuk membantu akarnya. Tidak masalah. Ini adalah organik teman, organik tidak akan menimbulkan kesan-kesan sampingan kepada stek pokok bunga kertas anda, tak macam itu. Okey, tidak ada masalah. Okey, itu.
Nah, teman, langkah seterusnya adalah apabila anda sudah selesai melakukan pemindahan seperti ini ya teman-teman ya. Sudah selesai melakukan pemindahan seperti ini ya. Langkah seterusnya adalah teman-teman ya. Anda hendaklah meletakkan stek daripada pokok bunga kertas anda ini di tempat teduh dulu ya. Letak di tempat teduh dulu lebih kurang 1 minggu seperti itu ya. Tetapi pastikan ia mendapat sinaran matahari secara tidak langsung ya, secara tidak langsung selama seminggu. Ini mengapa teman? Ini adalah untuk mengurangkan stres daripada stek pokok bunga kertas anda ini. Jadi anda letakkan di tempat teduh dahulu selama seminggu ya. Kemudian barulah anda boleh meletakkan di kawasan lapang yang terkena full cahaya matahari 100%. Paling kurang pun dari pagi 80% seperti itu ya, dari pagi hingga ke petang terkena sinaran matahari. Ingat teman-teman, pokok bunga kertas ini sangat memerlukan sinaran matahari untuk membantu mempercepatkan kesuburannya ya. Okey, itu adalah langkah-langkah yang perlu anda lakukan teman semasa anda melakukan pemindahan stek daripada pokok bunga kertas anda ke dalam pasu ataupun pot ya. Ini tergantung kepada anda menggunakan pasu seramik ataupun pasu plastik seperti ini. Okey, kemudian perkara yang tidak kurang penting juga teman-teman yang anda perlu perhatikan ataupun perlu lakukan di sini ialah anda hendaklah memastikan stek pokok kertas ini yang anda lakukan pemindahan ini ya terselamat daripada gangguan hewan-hewan peliharaan anda seperti kucing dan juga ayam. Itu adalah merupakan jenis hewan yang memang terdapat di tempat kawasan kediaman kita. Okey, elakkan daripada gangguan hewan-hewan tersebut. Okey, kemudian teman-teman, perkara yang seterusnya anda perlu lakukan selepas anda melakukan pemindahan seperti ini ialah anda hendaklah melakukan penyiraman secara teratur ya. Melakukan penyiraman secara teratur ya. Setelah anda meletakkan stek daripada pokok bunga kertas anda di tempat lapang, lakukan penyiraman secara betul. Okey. Yang pertama, sekiranya musim panas, lakukan penyiraman sekali sehari iaitu pada waktu petang saja. Kenapa pada waktu petang teman? Kerana waktu petang cahaya ataupun cuacanya, iklimnya ya agak dalam keadaan yang lembap. Jadi ia dapat memberi ruang dan peluang untuk akar daripada stek pokok bunga kertas itu menyerap ya, menyerap air itu. Okey, itulah sangat digalakkan untuk anda menyiram pada waktu petang. Jangan menyiram waktu pagi kerana waktu pagi teman air itu tidak akan sempat diserap oleh akar kerana matahari akan meningkat dan cuaca akan makin menjadi panas dan air itu tidak sempat diserap oleh akar. Jadi anda sangat digalakkan untuk melakukan penyiraman pada waktu petang. Okey. Kemudian teman-teman, sekiranya pada musim hujan ya, anda adalah sangat tidak digalakkan untuk melakukan penyiraman pada setiap hari. Jadi anda boleh melakukan penyiraman mungkin 3 ke 5 hari sekali. Ini tergantung kepada di mana tempat anda meletakkan pasu anda menanam pokok bougainville anda ini. Okey. Sekiranya anda sebenarnya anda meletakkan di tempat lapang, caranya adalah teman jangan melakukan penyiraman dulu ya selama 5 hari. Tetapi langkah yang perlu lakukan ialah anda tutup dengan kertas plastik di atas media tanam ini ataupun tanah ini agar air hujan tidak terus menitis ke dalam media tanam ini. Okey, itu adalah langkah apabila anda meletak ataupun menanam stek daripada pokok bougainville anda ini selepas melakukan perpindahan ya di tempat yang lapang yang terkena siraman air hujan secara langsung. Okey, seandainya anda menanam di tempat itu tidak menjadi masalah ya, cuma anda jangan melakukan penyiraman setiap hari tapi anda boleh menyiram selama 3 ataupun 5 hari sekali. Ini bergantung pada keadaan media tanam. Sekiranya masih lembap, anda tidak perlu melakukan penyiraman dan seandainya sudah kelihatan agak kering, lakukan penyiraman. Untuk pasu sebesar ini teman anda boleh menggunakan sebotol ini cukup ya. Sebotol ini 500 ml cukup untuk sekali siram. Boleh. Okey. Semakin besar pasu yang anda gunakan, semakin banyak air anda perlukan. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu bagaimanakah cara anda untuk mengelakkan stek daripada pokok bunga kertas anda menjadi layu semasa anda melakukan pemindahan ke dalam pasu ataupun pot yang lain. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya. Semoga bermanfaat kepada anda semua, terutamanya teman-teman yang masih tidak mengetahui bagaimanakah dan bilakah masa yang sesuai untuk kita melakukan pemindahan stek daripada pokok bunga kertas daripada sama ada cup, gelas ataupun polypack ataupun bekas lain ke dalam pasu dengan cara selamat dan tidak menjadi layu. Okey, baiklah teman. Seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, silakan anda klik tombol subscribe ya.
tekan subscribe, tekan tombol loceng, like, share dan beri komen ya, supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru dari channel Nazir Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Okey. Baiklah, bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe ya teman-teman, silalah subscribe ya. Kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya nanti. Baiklah teman-teman, cukup sampai sini dulu. Salam satu hobi, salam monja. Assalamualaikum, bye-bye.